pembangkang, semasa dia jadi kerajaan, dia suruh kita tebuk, pecahkan tabung kita sendiri. Dia tak selesai pun masalah rakyat, tuan-tuan. Dia cerita pasal jual organ. Dia kata, dia dakwa. Tetapi saya kata, zaman dia memerintah, kita naik bendera putih. Ada orang tak makan, kadar bunuh diri meningkat. Saya cerita dulu dalam live saya, ada seorang pemandu taksi, pakcik, Chinese guy. Ada orang mesej saya, pakcik ni pemandu taksi zaman PKP, tak ada tempat dia, orang pun tak ramai. Dia tak balik rumah sebab dia takut nak tak bawa duit. Dia duduk dekat mana? Dekat R&R, mana-mana yang dia boleh duduk. Tolong bantu dia Masa tu kita tahun 2020 lah, kita membangkang lah. Saya kata kita pun kena PKP. Saya pun masa tu dekat Kuching. Nak pergi tak boleh. Saya cari kawan-kawan yang boleh nak bantu. Tak ada siapa yang boleh nak. Masa tu tak ada siapa boleh keluar masa tu, tuan. Masa tu partial buka. Apa berlaku pada pakcik? Terima kasih Fluffy Orange. Apa berlaku pada pakcik itu lepas tu? Dia gantung bunuh diri. Macam mana saya tahu dia gantung bunuh diri? Orang yang mesej saya tu hantar gambar dia gantung bunuh diri. Lillahi ta'ala, bulan puasa ni saya cerita benda yang betul berlaku zaman PN memerintah. Gambar dia tu, Allah, bila saya tengok gambar tu, tuan-tuan, kesedihan melanda hati saya tu. I wish I can do something. I wish I can do something. Dia gantung diri dia dekat outdoor masa tu. Saya kata I wish. Saya rasa macam I wish saya boleh, I can turn back the time and take this seriously, saya kata. And that zaman PN memerintah. Itu saya boleh verify dan verify sendiri berapa ramai yang bunuh diri zaman PN memerintah disebabkan oleh COVID, yet dia suruh kita tebuk tabung kita sendiri, tuan-tuan. Tapi apa yang mereka lakukan zaman kita tengah susah? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah menderita? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah, orang kata, bergantung bendera putih, kerja tak ada, kena buang? Dia suruh kita tebuk dan juga korek tabung kita sendiri. Zaman dia jadi pembangkang, dia masih suruh kita tebuk dan korek tabung kita sendiri. Sedangkan 300 juta masuk dalam akaun dia, tuan-tuan. 300 juta masuk dalam akaun dia. Anak sakau, menantu sakau, sepupu menantu sakau, bendahari, presiden, ketua penerangan, kroni-kroni sakau, ratus juta, puluh juta. Yet orang-orang macam ni tak ada muka rasa malu masih nak suruh rakyat tebuk tabung dia sendiri. Sedangkan kerajaan sekarang tengah memikirkan bagaimana mekanisme nak kembalikan kerosakan yang ditinggalkan. Bila kita sebut kerosakan yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini, oleh mereka yang memerintah sebelum ini, tuan-tuan, masa kita susah, dia orang fikir apa? Macam mana nak berbagi jawatan? Dia orang fikir apa? Macam mana nak bagi? Siapa dapat jawatan dahulu? Siapa punya renovation? Terima kasih Fluffy Orange, ya Allah, terima kasih. Kan? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana mereka nak bagi jawatan? Bagaimana mereka, siapa nak renovate bangunan dahulu? Itu yang mereka risaukan. Akhirnya kita dapat tahu, bila kita jadi pemerintah, siapa dapat duit dahulu? Bayangkan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan kita. Kalaulah sekiranya dia orang jadi pemerintah sekarang ini, bagaimana agaknya keadaan negeri kita ni, negara kita ni? Bagaimana agaknya keadaan negara kita ni? Teruk ni. And 5 bulan kerajaan sekarang ini nak jadi kerajaan ni, nak bantu ni, nak tolong ni, nak baiki sistem ni. Ada juga yang masih lagi kata, oh, kerajaan ni teruk, kerajaan ni gagal, kenapa kejam? Dah dia buat salah, kita nak kata macam mana? Tuan-tuan, saya kata kita ada baldi. Okey, kita ada baldi. Ni contoh baldi lah. Ni saya punya cawan ni. Baldi. Ni bertahun ni saya pakai cawan ni. Kalau siapa yang ikut live saya, bertahun. Tiba-tiba baldi kita ni bocor, tuan-tuan. Orang sebelum ni pakai, tak, dia main hempas-hempas, tiba-tiba ada bocor. Dapat kat kita.
Perkara pertama kita buat apa tuan-tuan? Kepada cawan yang bocor, kita tak ada cawan lain. Tak boleh nak beli baru pun tak boleh. Ni je yang ada, baldi baru. So kita kena tampal. Proses tampal tu ambil masa. Ui, terima kasih Fluffy Orange. Proses tampal tu ambil masa. So bila dah tampal sekarang ini apa yang berlaku? Kita kena cari kat mana kebocoran-kebocoran. Itu tugas pertama. The first month Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, dia buka dokumen. Nampak gambar tu kan? Dia buka dokumen, dia letak. Oh, tengok. Oh, macam ni. Tampal. Okay. Audio okay. Dia buka dokumen untuk tujuan apa tuan-tuan? Dia nak tengok, tampal dulu. Tangkap dulu apa yang patut. Sebab apa? Duit-duit ni nanti nak kena ambil balik. Kerajaan sekarang dah berjaya dapat bilion balik daripada 1MDB. Kita juga nak dapatkan balik juga daripada sistem, daripada mereka ni. Kat mana ni? Ini akaun bersatu. Sebab itu bila Anwar sebut anak menantu, ada makna tu tuan-tuan. Ada makna tu. Ada makna. Sebab itu kadang-kadang usaha kita nak baiki, nak buat reform ni ambil masa. Adalah saya tengok satu video budak tu kata gitu. Saya tak nampak Anwar duk bercakap tentang reform. Sekarang tak reform pun. Saya kata, itulah masalahnya orang yang tak pernah ikut reformasi, tiba-tiba nak cakap tentang reformasi kan. Reform ni bukannya revolusi. Revolusi different. Revolusi hari ni kita perang, esok tukar negara. Reformasi, islah ni dia akan ambil masa. It's a transition, it's a period. Seperiod kenapa? Kalau kita tengok macam mana Anthony Locke buat kerja. Kan, macam mana dia baiki sistem yang ada, Puspakom. Kalau kita tengok macam mana menteri-menteri lain buat kerja. Cuma itulah Fahmi Fazil tiba-tiba dekat RTM boleh pula Dewan Muslimat PAS masuk dalam RTM. Pahal? Boleh, tak ada masalah. Tapi panggillah wakil daripada Pakatan Harapan juga. Kan? Ke Fahmi Fazil tak tahu benda ni? Kan? Tolong sampaikan Fahmi Fazil sikit. 2 kali dah saya tegur dia ni. Ramai orang komplain dekat saya, Fahmi. Ni saya tak ada isu sebenarnya, but you are in trouble lah kalau sekiranya you tak ambil tindakan. Media ni is the front end untuk kita nak terangkan kepada rakyat. Terima kasih Marian, nak terangkan kepada rakyat. Terima kasih lah yang bagi donation ni dekat YouTube saya kan, dekat Facebook, TikTok pun sama. We have to do something pasal negara ni, and now we are doing something. Of course kita nak harapkan macam nak selesaikan masalah isu kontrak, itu isu doktor kontrak, 12,800 doktor kontrak, 12,800 doktor kontrak. Bertahun tak selesai masalah tu. Anwar Ibrahim umumkan 1.7 bilion untuk nak serap doktor kontrak daripada kontrak kepada permanent. Akan ambil masa 3 tahun. It will take time. Banyak lagi benda nak diperbaiki tuan-tuan. Sistem banyak lagi nak diperbaiki. Saya ada seorang pegawai kerajaan, Mrs. tadi. Dia kata apa? Alhamdulillah, Saudi, dia kata, ramai pegawai kerajaan dah mula menyedari apa yang Anwar Ibrahim nak buat. Tindakan yang Anwar Ibrahim nak buat. Menteri-menteri Anwar Ibrahim nak buat. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan syabas, terima kasih kepada majoriti pegawai-pegawai kerajaan yang sebenarnya dia tak sokong siapa-siapa. Dia tak sokong parti mana. Mereka datang untuk bekerja. Which is good. Majoriti. Ada yang memang penyokong PN, ada yang memang penyokong kerajaan Madani. Itu kita tak nafikan. Tetapi majoriti ni, mereka ni tak ada side pada siapa-siapa. Mereka nak tengok negara ni lebih baik dan mereka datang dan balik buat kerja. Saya pun ramai saudara mara saya pegawai kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena juga menteri-menteri ni tunjukkan bagaimana kita ni berbeza dengan yang lain. Bukan saja dari segi akhlak kita, tetapi dari segi sakau kita juga jangan lebih sangat. Bukan jangan lebih sangat, jangan buat langsung. Tuan-tuan, bukannya tak boleh. Kita nak ambil projek, boleh. Saya pun boleh ambil projek, tak ada masalah. Tetapi ikut prosedur yang betul. Ikut laluan yang betul. Jangan tipu. Jangan kita kata potong queue.
Ikut prosedur betul. Buat proposal yang betul. Dapatkan projek dengan cara yang betul. Semua kita, mana-mana yang nak dapat projek, dapatkanlah. Tapi melalui MOF, bukannya melalui pintu belakang. Itu yang kita nak kena perbaiki, insyaAllah. So juga membawa saya kepada isu berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nik Nazmi hari ini. Beberapa hari inilah. Apa yang berlaku, kemelut yang berlaku dengan Nik Nazmi ni. Hari tu Nik Nazmi selaku Menteri Alam Sekitar kan, dia mengatakan bahawa secara purata, mula-mula Hadi Marang, saya rasa Marang kot, dia bangkit soalan, adakah benar reserve Melayu di dalam negara kita ni semakin berkurangan? Itu soalan dia. Di dalam negara kita ni reserve tanah Melayu semakin berkurangan. Itu soalan dia. So Nik Nazmi jawab, secara keseluruhannya reserve tanah Melayu di negara kita ni tidak berkurangan, dia semakin meningkat. Namun begitu, ada beberapa negeri yang mencatatkan pengurangan. Antaranya adalah Kedah, Perak. Akan memang dia tuan. Tapi yang disebut Kedah. Jadi Menteri Besar Kedah tak puas hati. Dia kata mana ada penurunan daripada segi reserve tanah Melayu Kedah. So dia keluarkan data. Dia kata daripada 1930-an sehinggalah tahun 2022, reserve tanah Melayu di negeri Kedah semakin meningkat. Dia kata. Now, kemudian Nik Nazmi disebut di dalam parlimen, dia nak dibawa dihadapkan ke hadapan lembaga disiplin, something like that lah, berkaitan dengan parlimen. Nik Nazmi jawab. Dia kata, saya merujuk kepada data yang diberikan daripada tahun 2021 sehingga tahun 2022. Dan data itu sehingga November 2022 memang menunjukkan penurunan. Saya tak kata daripada seawal-awal alam dahulu. Dia kata kan, so itu yang Nik Nazmi cakap. Sebenarnya dia kata itu kaedah pembangkang nak perangkap kerajaan sekarang ini. Dia nak main naratif bahawa tanah reserve Melayu dah menurun. Tapi bila saya jawab, Nik Nazmi kata tak menurun, dia orang termakan hujah dia orang sendiri. Dan Nik Nazmi tunjukkan ini adalah data terakhir yang dihantar oleh Jabatan Galian daripada Kedah. Jabatan Galian daripada Kedah menunjukkan bahawa jumlah ataupun jumlah tanah reserve Melayu di Kedah menurun. Jadi itu Kedah sendiri yang bagi. Jabatan Tanah Kedah sendiri yang bagi sehingga November 2022. Baik, kita baca. Data tanah reserve Melayu Kedah dibekal oleh JKPTG, Nik Nazmi. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menjelaskan bahawa data tanah reserve Melayu Negeri Kedah yang dikemukakan pada sidang Dewan Rakyat lalu diperolehi daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG. Menterinya Nik Nazmi berkata pihaknya tidak menerima data tambahan reserve tanah seperti didakwa Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Beliau berkata JKPTG tidak menerima maklumat tambahan dari Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah dari 1 Disember sehingga 29 Mac 2023. Maksudnya terakhir adalah November 22. Maklumat tentang keluasan tanah reserve Melayu Kedah meningkat sebagaimana dibangkitkan oleh Muhammad Sanusi tidak dikongsi dengan pihak JKPTG. Saya telah menyatakan angka yang disediakan oleh JKPTG berdasarkan maklumat Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah, dan saya yakin dengan kerja penjara awam yang terlibat di peringkat persekutuan dan negeri. Katanya beliau mengambil maklum kenyataan yang dibuat Muhammad Sanusi berkaitan peningkatan tanah reserve Melayu dari 33 sehingga kini. Nik Nazmi berkata, memandangkan beliau Sanusi mula menjadi Menteri Besar Kedah tahun 2020, tentulah angka dari tahun 2021 sehingga 2022 menjadi tumpuan berbanding ketika Kedah era British. Dalam pada itu, Nik Nazmi berkata beliau menghantar penjelasan kepada Yang di-Pertua Datuk Johari sebagai maklum 14 kepada usul merujuk beliau ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Dia macam ni tuan-tuan. Tahun 2020 Sanusi jadi Menteri Besar Kedah. Bila tengok data daripada tahun 2021 sehingga November 2022, rupanya apa yang berlaku tuan-tuan? Rupanya reserve tanah Melayu di negeri Kedah menurun di bawah pemerintahan Sanusi. So dia gabra. Alamak, kantoi ke aku? Dia gabra. So apa yang berlaku? Dia bentangkan data
1930-an sehingga sekarang 2023. Naik dia kata, mana dia menurun? Nick Nazmi kata, saya bentangkan 2021 sehingga November 2022. Kalau tengok data daripada zaman dulu, memanglah menaik. Kita tak nafikan. Yang dibahas adalah daripada 2021 sehingga November 2022. Yang itu Sanusi tak address. Sanusi kata apa? Tak, daripada Disember 2021 sehinggalah sekarang 2023 naik. Again, itu dipanggil strawman argument. Kita tanya lain, dia jawab lain. Sehingga sekarang, Sanusi tak jelaskan adakah benar dakwaan 2021 sehingga November 2022 reserve tanah Melayu Kedah mula menurun. Yang ini Sanusi tak jelaskan. Dan kita masih menunggu jawapan daripada Menteri Besar Kedah ini untuk menjelaskan. Kerana apa? Kerana itu menunjukkan adakah terdapat pemberian tanah reserve Melayu sewaktu pemerintahan Sanusi, Sanusi di negeri Kedah. Okay, kita tengok apa yang Sanusi cakap. Saya bawa apa yang Sanusi cakap. Nick Nazmi, tanah reserve Melayu di Kedah meningkat. Dia kata, Alustar, kerajaan negeri menafikan berlaku penurunan keluasan tanah reserve Melayu di Kedah seperti diumumkan oleh Nick Nazmi. Menteri Besar Kedah mengatakan bahawa sebaliknya berlaku peningkatan kepada keluasan tanah reserve Melayu ketika ini berbanding jumlah asal yang diwartakan sebelum negara mencapai kemerdekaan. Beliau menegaskan keluasan tanah reserve Melayu di Kedah pada tahun 1933 berjumlah 77456.96 hektar. Bermula daripada 33 sehingga tahun 2023, jumlah keluasan naik yang dicabut keluar adalah sebanyak 4,000, namun ia diganti balik dengan tanah keluasan 5,000. Ini menjadikan tanah keluasan tanah reserve Melayu di Kedah dari Januari 2023 ialah seluas 700,000 katanya. Baik. Still, dia tidak menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Nick Nazmi. Terdapat penurunan tarikh itu. Mungkin November, 8 November, Disember tu mungkin naik. Mungkin. Tetapi kenapa terdapat penurunan 2021 sehingga 2022? Yang ni Nick Nazmi, Sanusi kena jawab lah. Kan? Sebagaimana juga, saya rasa, saya bukan marah Menteri komunikasi kita ni. Saya bukan marah Menteri komunikasi kita ni. Saya tak marah pun dia orang. Tetapi dalam masa yang sama, saya tegur. Kan? Saya tegur bagaimana menurut dakwaan Joker ni biasa live dengan saya dekat TikTok juga. Menurut dakwaan Joker, Ketua Muslimat PAS merangkap Presiden pemfitnah Malaon ini. Ini saya bawa Joker sebut Allah. Dijemput sebagai panel di dalam Sinar Harian. Ketua Dewan Muslimat PAS merangkap Presiden pemfitnah Malaon dijemput ke dalam RTM, State nak sabotaj PMX dan Fahmi Fazil. Semua yang terlibat dengan program ini satu kali boleh terlepas, but has will roll. Nak sabur, nak hilang kerja, berkorban demi PIS. Good luck. Kan? Hawa Yaakob. Siapa Hawa Yaakob ni, tuan-tuan? Tuan-tuan faham sendirilah, tengok sendiri. So lepas ni Fahmi kena ambil tindakan menghalang nak ambil panel, ambil orang lain. Ramai lagi pakar-pakar. Ni bukan cerita pasal politik. Ini cerita pasal cukupkah simpanan persaraan. Betul, kalau nak panggil dia boleh. Panggil saya sekali ya. Panggil saya sekali, kita bincang. Okeylah, tak nak panggil Suwardi lah. Suwardi ni low level, setakat SPM je. Baik, panggil orang PKR lain. Panggil orang PKR lain, kita bincang. Barulah panel jadi pendapatan hangat. Saya tak kisah. Nak panggil dia boleh, tapi kena panggil dari panel lain. Baru ada balance. Baru kita dapat lihat apa gagasan yang PN nak bawa dan apa gagasan yang kita nak bawa. Kita nak selamatkan duit persaraan rakyat dalam keadaan kita dah tua. Mereka nak jahannamkan persaraan rakyat dalam tempoh dan masa yang ada sekarang ini. Dah lah dia pergi sakau duit kita. Kita ucapkan tahniah juga kepada wakil DAP yang sertai barisan Exco Melaka. 3 muka baharu termasuk seorang daripada Pakatan Harapan mengangkat sumpah sebagai Exco Melaka hari ini, manakala 2 ahli Dewan Negeri daripada basikan Exco sebelum ini digugurkan. Tahniah kepada Siah Shuchin dari DAP yang menjadi wakil tunggal PH dan sebagai Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna adun ke sidang yang mengangkat sumpah pada hari ini. Baik.
Itu saja insyaAllah. Saya nak tunjuk sikit setup saya. Mungkin ada yang tak tahu. Saya pakai kamera ni okay. Ini saya pakai kamera apa orang kata, webcam punya kamera. So mungkin ada tanya tadi, ini adalah saya punya setup. Ini adalah mikrofon saya. Ini mikrofon untuk TikTok lah. Ini adalah komputer saya. Tuan-tuan boleh tengok di perempuan sini. So inilah adalah setup saya. Jadi kalau kita tengok kat sini, saya boleh tukar-tukar lah. Kalau saya nak buka montage, ini adalah sedia, ini adalah untuk live. Yang ini adalah second monitor saya. Tuan-tuan boleh tengok sendiri second monitor saya kan. Saya jarang tunjuk saya punya setup kan. So dekat sinilah saya saya hantar ke YouTube, Facebook, saya juga hantar ke Twitter sekarang ini. Itu merupakan setup yang saya buat. So kamera saya letak dekat atas laptop saya. Sebab tu kadang-kadang saya kena tengok ni kerana kamera. Saya komen dekat tepi ni. Kalau tuan-tuan tengok kan, komen dekat sini, komen dekat area sini. So sebab tu saya kadang-kadang saya meninjau, sebab komen dekat sini ada satu lagi komen dekat sini kan. Yang sini yang komen daripada YouTube. Yang tu saya kadang-kadang saya tak dapat tengok. Saya tak dapat tengok sebab saya ada dua phone dekat sini. So tu dia menghalang macam tu kan. Saya nak kena tumpukan macam tu. Okay? Itu adalah TikTok dan juga Instagram saya. Tapi terima kasih lah kepada yang donate, terima kasih kepada yang menderma. InsyaAllah saya sementara boleh pakai ni, saya pakai dulu. Kadang-kadang sistem ni dia longgar kat sini kan. Itu yang jadi masalahnya. Okey, kita jumpa insyaAllah 10 hari bulan. Siapa yang pergi untuk hubungi Encik Syarul, saya akan buka puasa di sini. Siapa yang nak menyertai boleh hubungi Encik Syarul. Satu kursi, satu kepala RM69. Ada dekat situ. RM59. Harga buffet RM69. Promosi early bird RM59. Tapi buffet lah, kita ada early bird lagi dah. Boleh hubungi beliau. InsyaAllah kita jumpa 10 hari bulan buka puasa. Ada Pak Mus, ada saya, ada beberapa orang lain lah yang mengatakan kehadiran. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang menderma, terima kasih yang share, like, subscribe. Terima kasih. You are the best. Anda adalah yang terbaik. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Kita jumpa di TikTok insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Selamat malam.